Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel YouTube Faizal Anwar. Untuk video kali ini saya ingin mengupas mengenai isu yang viral 2-3 hari ini yang melibatkan satu keluarga yang terkena sihir. Isu ini viral selepas satu video yang memaparkan seorang perempuan yang kerasukan semasa mendapatkan rawatan dengan seorang perawat. Dan kelihatan juga di video tersebut, perempuan tersebut kelihatan meracau dan memanjat dinding di sekitar rumah ketika rawatan sedang dilakukan. Apa yang saya faham, video itu melibatkan anak kepada seorang wanita yang dikenali sebagai Kak Ji di Kelantan, yang mana seluruh keluarganya terkena sihir, termasuk anak dan juga menantunya. Dan isu ini menjadi viral seminggu dua juga. Dan selepas daripada video yang tular itu menyebabkan ramai orang yang ingin membantu. Jadi selepas daripada itu, maka terjadilah satu isu yang mana seorang yang bernama Wes Selamo, yang seorang influencer di negeri Kelantan, dan juga Tok Singa yang merupakan seorang yang mempunyai kelebihan dalam merawat orang yang terkena sihir. Jadi ceritanya bermula apabila Wes Selamo dan juga Tok Singa ni dan juga beberapa orang lagi berhasrat untuk membantu keluarga Kak Ji ni. Dan mereka bertiga bersepakat untuk membantu keluarga Kak Ji ni, yang saya difahamkan Tok Singa itu daripada negeri Pulau Pinang dan sanggup datang ke negeri Kelantan untuk memberi rawatan kepada keluarga Kak Ji bersama-sama dengan Wes Selamo dan juga 2-3 orang individu lagi lah. Jadi dalam masa seminggu mereka berbincang untuk berjumpa dan membuat rawatan kepada keluarga Kak Ji ni. Maka dipendekkan cerita, tibalah pada hari kejadian di mana Tok Singa dan beberapa orang lagi termasuk Wes Selamo ini datang ke rumah Kak Ji untuk membuat rawatan, iaitu membantu keluarga Kak Ji ini. Maka berlakulah sesi rawatan. Yang saya difahamkan, rawatan tersebut bukanlah dilakukan di rumah Kak Ji, tetapi di satu rumah yang disewa, rumah kosong yang disewa oleh Wes Selamo. Mungkin ini kerana mereka tidak mahu mengganggu keluarga Kak Ji yang lain, dan mereka menyediakan satu tempat yang selesa untuk mendapatkan rawatan. Maka tibalah hari rawatan tersebut. Masa hari kejadian tersebut, Wes Selamo membuat live semasa sesi rawatan itu, dan saya difahamkan tontonan melebihi 30,000 sewaktu live itu berlangsung. Semasa live rawatan itu berlangsung, maka terjadilah sesi rawatan yang menyebabkan anak Kak Ji, keluarga Kak Ji itu meracau. Itu biasa. Tibanya hari merawat keluarga Kak Ji ni, semuanya tampak tiada masalah yang berlaku, yang mana mereka yang membantu ini dengan ikhtiar sedaya upaya untuk membantu anak Kak Ji ni yang terkena sihir ini, dengan harapan sihir yang berada dalam badan anak-anak Kak Ji dan juga menantunya ini keluar dan hilang. Maka mereka yang menonton pada malam tersebut seramai 30,000 orang itu pun sama-sama turut mendoakan kebaikan buat keluarga Kak Ji. Okey. Selesai daripada isu merawat itu, semuanya tak ada masalah yang kelihatan. Selepas daripada sesi rawatan tersebut, maka timbullah isu yang viral yang dikatakan seorang ustaz ini yang turut sama merawat bersama Wes Selamo, Tok Singa dan beberapa orang lagi pada malam tersebut, seorang ustaz dengan satu kaedah yang tidak patut dan bercanggah dengan kaedah rawatan yang diajarkan oleh Islam, yang mana ustaz gunakan kaedah menyucuk gambar yang disangkakan, yang disyaki orang yang ada dalam gambar itulah yang menyihir keluarga Kak Ji. Maka timbullah satu isu yang mana Wes Selamo dan juga Tok Singa dan beberapa orang lagi tidak bersependapat dengan ustaz ini. Nak dijadikan cerita, sebelum balik ke rumah, Wes Selamo dan juga Tok Singa ini terjumpa satu beg yang berada di dalam rumah tempat merawat tersebut. Lalu mereka pun membukalah beg itu untuk nak mengetahui siapakah kepunyaan kepada beg ini. Apabila dibuka beg tersebut, maka terjumpalah sesuatu perkara yang amat mengejutkan mereka,
yang mana di dalam beg tersebut kelihatan banyak gambar yang sudah diprint. Gambar tersebut diambil daripada Facebook dan diprint, dan satu gambar ini kelihatannya sangat pelik apabila ada kesan tusukan jarum. Jarum juga temui di dalam beg tersebut. Maka Weselamuh dan juga Tok Singa ini berasa tak sedap hati, lalu menanyakan siapakah kepunyaan beg itu, dan ustaz itu mengaku bahawa beg tersebut adalah kepunyaan miliknya. Jadi timbullah isu Weselamuh dan juga Tok Singa ini dan beberapa orang lagi rasa marah dengan tindakan yang dilakukan oleh ustaz itu, dan melihat kepada gambar dan perilaku yang dilakukan oleh ustaz itu memang betul lah amat bercanggah dengan kaedah yang diajarkan oleh Islam. Untuk mendapatkan kepastian, maka Weselamuh dan juga Tok Singa pun berbincang dengan ustaz terbabit. Jadi masa itu berlakulah ketegangan sedikit disebabkan ustaz itu dikatakan tidak mengaku semua ini adalah perbuatan yang salah dan tekad mengatakan perbuatannya itu adalah benar. Maka berlakulah sedikit ketegangan di situ. Dan isu ini juga menjadi viral apabila semasa sesi perbincangan di antara Weselamuh dan juga Tok Singa itu bersama dengan ustaz yang dikatakan melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya. Kalau dalam erti kata lain, ustaz itu sendiri melakukan perbuatan yang mirip kepada sihir, yang menyocok beberapa gambar dengan niat bahawa orang yang di dalam gambar itulah yang melakukan sihir kepada keluarga Kak Haji. Apa yang dihairankan adalah gambar yang berada di dalam beg ustaz terbabit ada orang yang rapat dengan keluarga Kak Haji, iaitu adik kepada Kak Haji itu sendiri. Jadi isu ini menjadi sesuatu yang sangat rumit dan pelik untuk dibincangkan. Jadi dalam cerita ini saya pun tidak faham macam mana semua ini boleh berlaku, dan saya tidak faham kenapa ustaz itu melakukan perkara yang sedemikian yang amat bercanggah dengan ajaran Islam. Jadi kisah ini sebenarnya masih lagi berterusan, dan ustaz itu pun sudah direman di balai polis, dan mereka yang terlibat dalam rawatan ini pun sudah dipanggil oleh polis untuk memberi keterangan, dan masih lagi dalam siasatan pihak polis. Kesimpulannya, apa yang saya ingin memberitahu kepada anda semua yang menonton video ini bahawa yang pertamanya, kita semua perlu tahu dan akui bahawa sihir ini memang ada dan memang wujud. Sihir ini telah wujud lama dahulu, dan pada zaman yang serba moden ini pun masih lagi ada orang yang mengamalkan perbuatan sihir ini. Kita kena yakin dan percaya di dalam masyarakat moden kita ini masih lagi ada mereka yang mengamalkan perbuatan syirik, sihir dan santau ini. Kita kena yakin bahawa sihir ini wujud. Di dalam Al-Quran juga ada menyebut, A'udzubillahi minasyaitonir minasyaitonir rajim, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Sadaqallahul azim, yang bermaksud mereka yakni membelakankan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir, yakni dengan amalan sihirnya, kerana mereka lah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut di negeri Babil. Dalam ayat ini jelas kepada kita bahawa perbuatan sihir ini memang telah wujud dan telah wujud lama sebenarnya. Maka berkait dengan isu yang viral ini memberi pengajaran kepada kita bahawa bahana sihir ini boleh menyebabkan berlakunya perpecahan di dalam keluarga, perpecahan di antara adik-beradik, perpecahan di antara ibu ayah dan sebagainya. Maka mengenai isu yang viral ini, saya kira isu ini masih lagi dalam siasatan, dan apa yang boleh kita lakukan adalah sentiasa beringat dan sentiasa bersedia beramal dengan amalan yang boleh mengelakkan diri kita sendiri, keluarga kita daripada terkena dengan sihir dan juga sebarang perbuatan gangguan yang boleh menyebabkan berlakunya perpecahan. Sekiranya terdapat
dalam keluarga kita ada yang terkena sihir dan juga santau ini, maka segeralah mendapatkan rawatan daripada mereka yang berkebolehan dalam masalah ini. Dan jangan pula tersalah mencari orang untuk merawat, kerana kesannya juga agak besar selepas daripada ini. Maka carilah orang yang berilmu agama yang baik, yang menggunakan kaedah yang bersesuaian dengan ajaran Islam untuk merawat keluarga kita itu yang terkena sihir. Akan tetapi satu perkara yang saya ingin ingatkan, perawat ini adalah manusia biasa yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merawat mereka yang terkena sihir. Tetapi pada akhirnya, untuk menghindarkan diri kita daripada terkena sihir itu, semuanya kembali kepada diri kita sendiri, kembali kepada orang yang terkena sihir itu sendiri. Dia tidak boleh nak mengharapkan 100% daripada orang yang merawat, kerana diri kita sendirilah yang boleh merawat daripada terkenanya gangguan sihir, santau dan sebagainya ini. Banyak amalan-amalan yang boleh dilakukan bagi menghindarkan diri kita daripada terkena gangguan sihir ini. Amalan daripada Al-Quran dan juga doa-doa yang diajarkan dalam Islam. Tetapi jika sudah terkena, maka setelah mendapatkan rawatan daripada mereka yang betul-betul menggunakan ajaran ataupun kaedah Islam untuk nak merawat keluarga kita, apabila selepas daripada mendapatkan rawatan itu, jangan kita berhenti sekadar rawatan itu sahaja, kerana sihir ini bila-bila masa sahaja boleh masuk kembali ke dalam diri kita. Inilah perlunya kepada benteng diri kita daripada terkena kembali perbuatan sihir itu. Banyak cara dan juga kaedah. Dan satu lagi sebelum saya kongsikan satu kaedah yang sangat mudah untuk kita amalkan bagi menghindarkan diri kita daripada terkena sihir. Satu lagi saya ingin kongsikan, semasa proses rawatan, tak kiralah rawatan tersebut terkena kepada keluarga kita ataupun kita sendiri yang melihat orang sedang mendapatkan rawatan, apabila berlakunya pesakit tersebut meracau dan juga mengamuk, apabila pesakit tersebut dalam keadaan yang tidak sedar kerasukan menyebut nama-nama orang yang melakukan perbuatan sihir itu, maka itu semua adalah daripada syaitan yang ingin memecah belahkan diri kita dan juga orang yang disebut itu. Semasa proses rawatan, mangsa yang terkena sihir apabila dalam keadaan yang tidak sedar, mereka akan menyebut beberapa nama orang yang membuat perbuatan sihir itu kepadanya. Dan ingatlah, apa yang disebut itu semuanya tidak betul sama sekali. Ini kerana jin dan juga syaitan akan sentiasa mencari peluang untuk nak memecah belahkan masyarakat, memecah belahkan keluarga kita. Inilah yang terjadi kepada isu Kak Haji West Selangor dan juga Tok Singa ini. Apabila ustaz yang dikatakan melakukan perbuatan yang tidak elok itu, sebelum West Selangor dan juga Tok Singa merawat anak Kak Haji ini yang viral itu, ustaz ini sudah merawat lebih kurang dalam 6 hari dah sudah merawat anak Kak Haji ini. Semasa proses rawatan itulah anak Kak Haji dalam keadaan yang meracau dan memberitahu kepada ustaz itu orang yang melakukan perbuatan sihir itu kepadanya. Lalu ustaz yang dikatakan pakar dalam bidang rawatan ini, saya kira dia bukan ustaz yang mengamalkan perbuatan rawatan Islam. Saya kira ini sudah bercanggah. Apabila anak Kak Haji yang kerasukan yang tidak sedar itu memberitahu orang yang melakukan perbuatan sihir kepadanya, lalu ustaz ini percaya dan memaklumkan kepada Kak Haji. Lalu Kak Haji pun memberitahulah bahawa mereka kenal dengan orang-orang ini, termasuklah adik kandungnya sendiri. Lalu ustaz itu pun meminta gambar orang yang disebut oleh anak Kak Haji itu. Lalu berlakulah satu perkara yang tidak patut dan amat tak betul sekali lah, jauh daripada landasan Islam. Okey, itu kita tinggalkan cerita itu. Untuk video kali ini, akhirnya saya ingin berkongsi kepada anda semua yang mana melihat video ini. Terpulang, untuk anda ingin percaya ataupun tidak, saya ingin berkongsi dua perkara yang sangat mudah untuk kita mengelakkan diri kita, keluarga kita daripada terkena perbuatan sihir. Ataupun ada di kalangan keluarga kita itu sudah terkena pun boleh juga mengamalkan dua cara yang sangat mudah ini. Yang pertamanya, mengamalkan satu kaedah menggunakan daun bidara dan juga mengamalkan memakan buah kurma ajwa. Menggunakan daun bidara dan juga mengamalkan memakan kurma ajwa. Dua perkara ini saya kira mudah untuk kita dapatkan dan mudah untuk kita amalkan. Macam mana caranya? Bagi
daun bidara itu tadi, untuk kaedah menggunakan daun bidara bagi merawat orang yang terkena sihir ataupun bagi mengelakkan daripada terkena sihir, yang pertamanya, dapatkan 21 helai daun bidara. 21 helai daun bidara. Kalau boleh, kita dapatkan sendiri, petik daripada pokok, kerana proses untuk kita mengambil daun bidara itu mempunyai cara-caranya. Antaranya yang boleh saya kongsikan, semasa kita ingin mengambil daun bidara itu, semasa ingin memetik daun bidara itu, hendaklah kita membaca Al-Fatihah dan juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sebelum kita memetik daun itu. Ambil daun bidara sebanyak 21 helai untuk kegunaan 3 hari berturut-turut. Maknanya 7 helai untuk 1 hari. Caranya, ambil daun bidara 7 helai itu untuk 1 hari, tumbuk dalam separuh lumat. Jangan terlampau hancur dan jangan tidak hancur sangat. Daun yang telah ditumbuk tadi masukkan di dalam baldi untuk mandian bilasan yang terakhir. Setiap hari selama 3 hari selepas waktu asar sebelum maghrib. Selepas waktu asar sebelum maghrib, lakukan 3 hari berturut-turut untuk bilasan yang terakhir. Selepas kita dah mandi selesai, maka yang terakhir itu masukkan daun bidara yang telah ditumbuk ke dalam air mandian untuk yang terakhir itu. Maka kita pun bilas dan biarkan kering tanpa kita membilas dengan air yang lain. Biarkan kering dengan begitu sahaja selama 3 hari selepas waktu asar dan juga sebelum waktu maghrib. Dan kaedah yang kedua, menggunakan buah tamar ajwah itu tadi. Kita dapatkan kurma ajwah. Saya kira di kedai-kedai sudah banyak yang ada di kedai-kedai kurma. Dapatkan, sentiasalah mengamalkan memakan 7 biji kurma ajwah setiap hari. Sentiasa mengamalkan memakan 7 biji kurma ajwah itu setiap hari pada waktu pagi. Amalan ini boleh mengelakkan diri kita daripada terkena perbuatan sihir dan juga boleh mencegah kepada mereka yang telah terkena perbuatan sihir ini, insya-Allah, dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan keyakinan kita kepada apa yang kita lakukan itu. InsyaAllah jika kita mengamalkan kedua-dua kaedah ini dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kesembuhan kepada diri kita, insyaAllah. Saya kira itu sahaja video saya pada kali ini dan juga beberapa tips yang tidak seberapa. Kalau anda semua ingin mengamalkannya pun boleh. Kalau yang tidak ingin pun tak ada masalah. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu sahaja video daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.